Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. 弟兄姐妹们午安，神祝福你们，阿门。 Puji Tuhan. Ya, hari ini tampak berbeda sedikit ya, 今天有一点点不同啊， karena ini untuk merayakan ya kemerdekaan negara Indonesia ya. 今天我们也有一个庆祝印尼的独立日。 Ya, jadi kita bersyukur ya memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. 我们感谢主，主将最好的赐给我们。 Ya, saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang sangat indah. 今天我们要相信一下神最美的祝福。 Temanya memancarkan cahaya kasih. 今天的题目散发爱的光芒。 Kalau kita baca tadi di pembacaan kita, tema ini diangkat dari ayat yang ke-15. 我们刚才说读的那个经文呢，就是这一篇里面的15节。 Dikatakan di sana supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 刚才这个经文告诉我们，好使你们无可指责，纯正无邪，在这弯曲怪貌的世代中，做神的没有瑕疵的儿女。你们要在这世代中发光，好像天上的光体一样。 Sebenarnya kalau kita mau mengerti kitab ini semuanya ayat-ayat demi ayat, mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-18, saya sudah ringkaskan di awal. 我们呢说学习的这个第2章的12节到18节，我就归纳几个问题。 Di ayat 12 itu bicara tentang ayat 12, 13, 14 sampai 15 yang awal itu berbicara tentang taat di ayat 12-nya. 就在这个经文当中，12、13、14、15，就是总的来说，就是叫我们要顺服。 Kemudian di ayat 13 dikatakan taat karena apa? Karena Tuhan yang bekerja. 第13节就告诉我们，为什么我们要顺服？那是因为神在我们里面动工。 Lalu kemudian kita melihat ketaatan itu karena Tuhan yang bekerja. Oleh karena Tuhan yang bekerja, maka dikatakan ayat 14 jangan mengeluh atau tidak mengeluh. Lalu kemudian dikatakan jangan membantah atau tidak membantah. 那第14节呢，就是讲到，因为第13节呢，因为是神在我们里面动工，所以说呢，第14节呢就体现出来，叫我们呢不要有正义，不要有怨言。 Nah, oleh karena itu di ayat 15 dikasih satu tujuan. Kenapa semuanya itu adalah supaya kamu bisa memancarkan cahaya. 第15节呢，就中括到前面的那几个问题呢，就让我们能够散发出爱的光芒。 Sebenarnya kalau kita sudah mengerti ini, sebenarnya sudah selesai pembahasan kita hari ini, gitu ya. 说实话，我们明白了这一些道理呢，我就讲完了， Jadi saya sudah bisa turun buat ini. 那我就讲完了，可以下台了。 Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ini dalam waktu yang dekat karena nanti setengah berapa? Setengah 4 ya 4.30 kita langsung merayakan kemerdekaan. Jadi saya nggak bisa lama-lama. Oleh karena itu perhatikan, ini sangat penting bagi kita semua. 那我今天就要简短一点来讲这些神的这些经文呢，稍后我们4点半以后也还有一些其他的活动。 Kalau kita tadi temanya adalah memancarkan cahaya kasih ya, yang kita bisa melihat di ayat yang ke-12 pertama. Bagaimana orang bisa memancarkan cahaya kasih? Firman Tuhan langsung ngomong di awal, dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 在12节里面告诉我们，这样看来，我所亲爱的，你们素来是顺服的，不但我在你们哪里的时候是这样，现今我不在，你们更要顺服，就应当精通战绩的做成自己的救恩。 Masalahnya adalah ketika ngomong taat, ya, apa kira-kira yang bisa membuat orang taat? 我们的问题说到这个顺服，怎么样能够令人顺服呢？ Tapi masalahnya adalah tidak gampang untuk menjadi orang yang taat.
但是作为我们要怎么样去顺服呢？是一件不容易做到的事。 Kalau ada orang ngomong, coba kerjakan yang ini, belum tentu orang itu akan melakukan. 如果有人就说，喂，你做一下这件事啊，那不一定那个人会顺着去做呢。 Dia pasti bertanya, emangnya siapa kamu yang nyuruh saya? Kan gitu kan? 肯定呢自己就会问，你是算什么？为什么要叫我做事？ Bahkan kalaupun orang tahu, ya orang tuanya misalnya menyuruh anaknya, belum tentu anaknya akan melakukan. 就好像我们的父母叫我们做事的时候，那个孩子呢不一定会顺着他的话去做。 Oleh karena itu firman Tuhan menjelaskan kita harus mengerti apa yang membuat orang bisa menjadi taat. 那就是因为这个问题呢，所以在经文里面告诉我们要怎么样才能够使人顺服。 Di ayat 13 dikatakan dengan tepat sekali apa yang bisa membuat orang taat. 第13节就告诉我们， Dikatakan di ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. 这里告诉我们，神为了成全自己的美意，就在你们里面动工，使你们可以立志和行事。 Ya, Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Siapa kamu itu? Yaitu kita semua. 这个就是是谁是成为自己呢？就是你们。为什么神在你们里面动工呢？就是神在我们的身里面。 Ayat 13 ini sungguh-sungguh menjelaskan kenapa orang harus taat kepada Tuhan. Dikatakan ayat 13 karena Allah yang mengerjakan, ya, dikatakan di dalam kamu, yaitu semua orang, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. 这一节经文里面就是很清楚的告诉我们为什么要顺服呢？因为神在我们里面动工。 Oleh karena itu, dengan cepat kita mengerti bahwa orang bisa taat adalah karena apa? Karena dia mengerti Tuhan yang bekerja untuk hidupnya. 那就是说，在我们生命里面，我们要顺服。为什么要顺服呢？因为神在我们里面动工。 Dunia ini berpikir bahwa dialah yang bekerja untuk Tuhan. Dialah yang bekerja untuk membuat dunia ini baik. Salah. Tuhan yang bekerja untuk manusia di muka bumi. 地球上的人类以为呢，是我们人类做出的这些事情，其实上这一切是错的，是神在做工。 Jadi kalau ada orang-orang yang merasa dia ingin membantu Tuhan, salah apa benar? Salah. Salah. 所以说，如果有的人会想，我们人类是帮上帝做事的，那是完全错误的。 Tuhan tidak perlu dibantu. 神不会这样的， Tuhan tidak perlu dibela. 我们不需要帮神做事。 Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang perlu dibantu dan perlu dibela, lalu siapa yang membela kita? Siapa yang membantu kita? 如果我们的神要我们人类去帮他，那我们有事的时候，谁帮我们呢？ Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. 我们的神在为我们做工。 Bukan Tuhan kita adalah Tuhan yang awe-awe, ayo datang, berikan saya berkat, ayo datang. 我们的神不是来找我们来赐给他那个祝福他的。 Biasa kan kalau pergi ke toko-toko tertentu ada kucing yang awe-awe gini. 我们在街上走的时候，很多商店都有一些招财猫呢，在那边招人来呀、Itu bukan Tuhan yang kita kenal. 那个不是我们所认识的神。 Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. 我们的神是为我们动工，在我们里面动工，他帮助我们，他将最好的祝福赐给我们。 Itu seperti hubungan antara orang tua dengan anak. 这里我们也可以联想到我们的父母跟孩子们的关系。 Orang tua yang bekerja ketika anak masih kecil. 我们的父母，当我们小的时候，他们在做工。 Kalau kemudian kalau orang tuanya bekerja, anak-anaknya ngapain? 那之后呢，这个我们的父母在做事的时候，孩子们做些什么呢？ Belajar untuk bekerja. Niru orang tuanya ya. 那孩子们就以自己的父母为榜样，就学习做工。 Jadi kalau dihubungkan dengan Tuhan, kalau ada satu orang yang percaya sama Tuhan yang lain,
tapi dia malas-malasan, berarti dia Tuhannya salah. 所以说，在这里面呢，就是说，如果我们的弟兄姐妹们如果做事呢，就在那边偷懒啊、偷工减料啊那些，那就说明了带我们的人是错的。 Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. 那我们大家都很尽力，那是因为我们的神在我们里面动工。 Orang tua yang bekerja memberikan contoh ke anak-anaknya, akhirnya bekerja. 我们的父母为孩子们做榜样，勤力的做工。 Lalu kemudian karena orang tua ini bekerja, dia kasih kepada anak-anaknya ini untuk kamu. Apakah anak-anaknya akan melawan atau menurut? 我们的父母在做工为我们的时候，那我们会怎么样做呢？是顺着他的指示去做呢，还是出一些对抗正义的反叛的动作呢？ Seharusnya dari anak yang menurut, patuh taat kepada orang tua. 那我们应该是做一个顺服的孩子，要听从父母的教诲。 Jadi Tuhan pernah ngomong jadilah seperti anak-anak. Dalam hal apa? Seperti ini. Seperti orang tua kalau udah ngomong apa anak-anaknya, iya ma, iya pa. Gitu. 所以说，我们的神就是如同我们的亲生父母一样，他的教导我们要顺从他，就好像我们的孩子，父母教导的时候就会顺服。哦，对的，父母教了做什么就要做什么。 Tetapi kalau sudah mulai badannya besar, kalau kemudian lihat mamanya ngomong apa, ma aku udah besar ma, nggak anak-anak lagi. 当这个孩子长大了以后呢，妈妈讲什么就不会听了。我现在已经长大了，我也有我的看法了。 Nah, tapi Tuhan ngomongnya apa? Jadilah seperti anak-anak dalam hal apa? Taat patuh. 所以我们的神在经文里面就告诉我们，我们要像小孩子一样顺服自己的父母。 Itu yang sedang dibicarakan dalam ayat. 这个就是这个经文里面所教我们的。 Kalau kita tahu Tuhan yang bekerja, mengerjakan segala sesuatu, maka seharusnya hati kita adalah hati yang taat kepada Tuhan. 那我们就明白了，神为我们做了那么多的事，那我们就应该是顺着他的美意去做。 Nah, muncul permasalahan baru adalah bagaimana tandanya orang yang taat kepada Tuhan. 下面呢，我们就会有一个连串的一个问题有出现了，我们要怎么样才能够做到一个顺服的人呢？ Apa tandanya? Apa buktinya orang itu bisa taat kepada Tuhan? 有什么体现出来呢？ Nah, di ayat 13 kan tadi katakan karena Tuhan. Lalu kemudian di ayat 14 diberikan jawaban. Jawabannya di ayat 14 adalah lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. 刚才所讲的那些经文是问我们为什么，这个世界就告诉我们，不论做什么都不要发怨言去争论。 Jadi karena kita tahu Tuhan yang bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita, maka apakah kita masih bisa bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu sama dengan apa ya? Mengeluh atau ngomel gitu loh. Ngomel, mengeluh, menggerutu itu sama. 所以就是说，刚才就是讲到呢，神已经将最好的赐给我们，那我们还有什么理由要对着神呢？就是很多的怨言，怨言呢就有这三个表现，一个就是有什么事就怨言，然后呢唠叨不停，再接下来呢就是说呢，认为自己是最对的，挑剔。 Bukti daripada orang yang taat kepada Tuhan, ketika dia tahu bahwa Tuhan yang bekerja untuk kehidupannya, maka orang ini tidak akan mengeluh dan tidak akan membantah. 那所以说呢，神在我们里面动工，那么我们呢就要禁止再做一些抱怨或者是唠叨的事。 Seperti orang tua ya, sudah ngasih sesuatu ke anaknya, udah bekerja capek-capek lalu ngasih, anaknya ngomel-ngomel lagi sama dia, bantah lagi sama orang tuanya akan ngapain coba? 就好像呢，这个我们的父母已经是做得那么辛苦，给这些孩子们将最好的给孩子们，但是孩子们呢，还有一些抱怨，还有一些争论。
那个就怎么样的感觉呢？ Orang tua bisa dua, dia bisa marah, bisa juga dia menangis dalam hatinya terkadang. 那结果呢，我们的父母就有两种感觉了，一个就会发脾气，或者呢，他不发脾气，但是他的眼泪就往心里面流。 Hidup ini tidak lepas daripada mengeluh. 我们的生活当中都不会离开在这个有抱怨的这个情况。 Saat tiada kerjaan, ngapain? Ngomongnya, aduh, kok nggak ada kerjaan ya? Betapa susahnya cari kerja. 那这个就是平时我们生活当中也会有这样的情况，当没有工作做的时候就埋怨找工作很难。 Lalu kalau sudah ada kerjaan, kira-kira ngeluh nggak? Masih mengeluh. 有工作做的时候还会不会抱怨呢？ Nah, mengeluh, ngomongnya apa? Aduh, mengeluh kerjaannya repot, menyita waktu gitu ya. 然后呢，有工作做的呢就在那边埋怨，哎呀很忙啊，太多工作做了。 Di Hong Kong ya, banyak jalan kaki kan? Wih, ini panas, capek ya jalan kaki ya gitu ya. 在香港的人呢，很多事情、很多时间呢都是走路出去，那时候就抱怨了，哎呀天气太热了，很累。 Di Indonesia naik mobil, waduh ini macet pak, ini lama nih malah naik di sini. 在印尼的时候出门就坐车了，但是坐车呢堵车了，又埋怨了，太久了堵车。 Ah, ini agak-agak sensitif ini, yang belum ada pasangan hidup misalkan. Aduh, kok belum ada, kok lama ya dapatnya gitu ya. 那有时候呢，这些年轻的要找一个伴侣，就在那边啊抱怨呐、为什么那么久还没有找到呢？ Ya, tapi begitu dapat, wah ini orang bikin susah saya. 然后有的呢已经找到了有伴侣了，就在那边又埋怨呐、哎呀他太啰嗦啊，麻烦呐、 Ya, jadi tadinya pingin sudah dapat, sekarang pingin melepaskan dia pergi gitu ya. 前面那一段呢就想找，找到了后面这一段呢，因为烦呐、就想离婚呐、 Oh, saat tidak ada anak ya, lalu wah ini belum ada anak ya, sepertinya Tuhan nggak peduli sama kami ya, sama saya. 结了婚很久都没有孩子，就在那边埋怨啊，是不是上帝没有看顾我啊？那么久都没有孩子。 Tapi begitu punya anak, kira-kira ngapain? Mengeluh nggak? Ya, contohnya salah satu, banyak keluhan tapi salah satunya, wah ini punya anak bikin repot ya, merawat anak tidak sempat lagi ibadah misalnya gitu. 当有孩子的家庭呢，有了孩子了，也是有埋怨啊，这个孩子很麻烦呐、很多工作要做了，变成了天天要照顾孩子，没有时间来教会做敬拜会。 Ya, lalu kemudian terakhir misalkan, aduh ini tidak punya uang, susah ini mau lihat itu beli sesuatu, mau beli gak ada uang, ya, mau ngeluh lagi kepada Tuhan ya. 有时候呢，我们有的人呢已经走到一个地方，看见一个喜欢的东西，但是没有钱买，也是在那边抱怨，没有能力买这些喜欢的东西。 Itu gak ada uang, kalau ada uang gimana? Ngeluh? Mengeluh juga? Mengeluhnya adalah berapa? Aduh, ini saya beli barang banyak ini sehingga rumahnya kelihatan sempit ini, banyak sampah di rumah. 前面那个就说没有钱的情况，后面这个呢就讲一个有钱了，也有楼了，那他也买了很多东西了，但是也有抱怨，怨什么呢？怨这个地方房子太小了，东西多了，很窄呀、怎么办呢？ Ya gak ada uang, bingung lemarinya kok kosong. Setelah banyak uang, bingung kemana lagi dibikin baju ini ya? 没有钱的就在那边抱怨，想买东西没有钱，有钱的东西多了没有地方放。 Bapak Ibu, kenapa orang yang bisa memancarkan cahaya itu adalah orang yang tidak mengeluh dan tidak membantah? 弟兄姐妹们，能够将这个爱呢散发出去的人，是一个禁止他们抱怨的。 Mengapa dilarang untuk mengeluh dan membantah? 为什么禁止他们抱怨和争论呢？ Kita nggak usah ngomong Alkitab dulu ya. Kita baca dari kedokteran. Saya coba periksa kedokteran. Kedokteran ngomong apa?
我们先不看经文，我们先看看这个医学的科学怎么说。 Jadi diperiksa orang yang suka ngeluh itu di sini itu loh nambah 1 seret 2 seret 这个就是说，从医学的观点来看呐、就是说，如果太多抱怨和争论的人呢，那个脸上的皱纹就多了。 kan nggak pernah orang mengeluh itu betapa baik kan nggak mungkin pasti kan ini ada ketarik gitu ya. 因为为什么呢？因为抱怨始终在抱怨，有意见的人呢，始终会皱皱眉头在那边抱怨嘛。 Jadi kalau saya yang jualan make up, saya akan ngomong kamu setiap hari mengeluh saja. Saya make up saya laku. 如果我做一个卖护肤品的商人来说，我就希望你们天天在那边埋怨呐、争论呐、然后就脸上很多皱纹，那我的这个护肤品就好好生意咯。 Makanya khotbah ini nggak disenangi oleh orang-orang penjual kosmetik. 所以说，我们也可以这个提炼到我们的实际生活那边。 Karena kalau orang itu tersenyum terus nggak mengeluh, wajahnya itu selalu cerah, selalu kelihatan segar begitu ya. 所以我们的弟兄姐妹们就不要经常没有抱怨的话，那个脸上的光彩呢，始终都是很漂亮的，很没有皱纹的。 Selanjutnya adalah ini ada seorang profesor ya, namanya Susan Segerstrom itu di Universitas of Kentucky, bukan Kentucky yang itu KFC ya. 那这个就有一个这个博士就在这里告诉我们。 Ya, dia mengatakan ini loh, orang sedikit ini kebanyakan mengeluh bikin badan sakit, salah satunya stres dan depresi, ya. Kalau punya darah tinggi, darah stroke, ya. Kalau mau darah tinggi dan stroke gampang, mengeluh terus. 那他在这里就告诉我们，如果一个人呢经常是在那边抱怨啊、大抱不平啊，那么就会造成了他的这个身体的一个疾病。什么病呢？就是说他会抑郁，同埋感觉到这个萧条啊。 Jadi kalau mau cepat kelihatan tua juga mengeluh terus saja. Ini ya, mempercepat penuaan pada kulit. Jadi cepat langsung kelihatan lebih tua daripada umurnya. 还有就是说呢，第二点就是说，如果是经常抱怨的人呢，就会血压升高，很容易中风。第三点呢，就是说，如果是经常抱怨的人呢，他的这个免疫力就会弱了，就会生病了。 Ajaib ya, firman Tuhan itu ajaib, bisa memberikan jawaban terhadap kedokteran. 所以说，经文里面叫我们不要抱怨，因为他知道呢，抱怨以后呢，在医学上来说，对我们的身体是不利的，会令到我们多病。 Makanya ajaib firman Tuhan ngomong apa, hati yang gembira adalah kelahiran. 所以说，就叫我们最后不要抱怨，禁止抱怨和争论。 Ya, jadi kalau hati yang mengeluh adalah membuat stres, membuat depresi, membuat cepat tua ya. 那就是说，如果经常抱怨和争议的人，就会造成一个这个皮肤容易敏感啊，还有就是说呢，对这个皮肤很快就老化。 Nah, saya melihat wajah-wajah di sini ya, hebatnya adalah di sini umurnya sudah 100, sudah 88, kan? 90 tapi masih kelihatan segar. Wah, berarti sudah melakukan firman Tuhan ini ya. 所以说，我们就在这里看到，大家在座的这里的人呢，就是没有什么怨言啊，都是这个听神的话。所以呢，不论是那么高龄80、90岁、100岁，那个精神焕发，身体健康。 Teruskan hal yang baik itu ya, yang tidak mengeluh tetapi selalu berkata puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ya. 所以说，我们不要有怨言，我们要有感恩的心，感谢主耶稣。 Nah, kita lihat menurut Alkitab apa bahaya daripada orang yang suka mengeluh dan orang yang suka membantah-bantah, apa hukumannya ya. 那我们再看看抱怨和争议有什么不好呢？ Dikatakan dalam Alkitab ya, orang seperti ini akan ini apa? Saudara-saudara, jawab Yakobus ya, Yakobus 2:9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu.
那就是从经文来说呢，为什么叫我们不要那么多怨言呢？这里就是雅各书第5章第9节告诉我们，弟兄们不要彼此抱怨，免得你们受审判。看啊，审判的主已经站在门前了。 Mengapa Tuhan sampai ngomong orang yang mengeluh dan suka berbantah, suka bertengkar itu akan dihukum? 为什么神说，如果是经常抱怨的人，就会得到审判呢？ Pernah tahu mengapa? Karena sudah dijelaskan tadi bahwa apa? Karena orang yang mengeluh itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang selalu merasa tidak adil, selalu merasa kurang puas, dan selalu merasa lebih tahu atau lebih bijak. 那为什么会被审判呢？就是因为说呢，经常抱怨的人有什么结果呢？因为他对每一件事呢，就感觉到不公平、不满意，然后呢，就觉得呢，自己呢是最聪明、最有智慧的人，所以呢，看事情呢，他就不顺眼、不满意。 Sebenarnya kalau kita mau lihat orang ini sebenarnya sedang marah kepada siapa? 我们看到这个人抱怨，他是对哪一个不满意啊？ Kalau kita baca tadi ayat tadi, dia kembali ke ayat tadi kan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak. 那我们再转回来看看，刚才这个第13节是告诉我们，神为了成全自己的美意，就在你们里面动工，使你们可以立志和心思。 Jadi kalau ada orang yang mengeluh, sebenarnya secara tidak sadar dia sedang mengeluh kepada siapa? Kepada Tuhan. 所以说，如果那个人呢那么多抱怨和争议，那他到底是针对哪一个呢？那因为神在我们里面做工，你那么多抱怨，说明你对神不满意咯。 Kenapa? Karena Allah yang bekerja, Allah yang mengatur semuanya. Lalu kemudian ada orang merasa tidak adil. Tidak adil kepada siapa dia? Kepada Tuhan. 我们可以想一想，其实所有的一切都是神的安排，神做出来的。那为什么有些人又不满意，很多怨言呢？那他就是对谁不满意啊？就是对上帝的安排不满意。 Lalu kalau ada orang yang tidak puas, selalu merasa kurang, sebenarnya kepada siapa dia tidak puas? Kepada cara kerja Tuhan. 那有的人呢，就是感觉到很不满足，一直觉得不够，这样也不够。那他对谁不满足呢？那也就是体现他对神不满意哦。 Walaupun mungkin itu kita lihat ada manusianya, sama seperti Adam. Ketika ditanya sama Tuhan, apa yang kamu lakukan ini? Apa jawabannya Adam? Perempuan yang kamu tempatkan. Jadi dia menuduh perempuan yang ditempatkan. Siapa yang menempatkan perempuan ini? Tuhan. 可能我们看到做的那些是人在那边做，但是实际上这一切都是神的安排。那么就是如果我们不满意，就是对神的不满意。 Jadi kalau ada orang yang merasa dia lebih bijak daripada Tuhan, apakah benar ada orang yang lebih bijak daripada Tuhan, lebih tahu daripada Tuhan? 那还有的就是刚才说的，你认为你做的对，难道呢你比神还有智慧吗？ Itulah kalau kita lihat lagi dalam Roma 8 ayat 28 itu berkata apa? Roma 8 ayat 28 berkata 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 在罗马书第8章28节告诉我们，我们知道，为了爱神的人，就是按他自己蒙召的人的益处，凡事都一同效力。 Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa kalau Allah bekerja, itu bekerja adalah untuk kebaikan. 说实在的，我们看到了那个是神的做工，神在动工，那么要他的看到他的最好的这一面。 Cuman kadang kita ketika menghadapi masalah itu langsung kita merasa ini nggak baik bagi.
只不过是我们呢，对做每一件事情，我们要看正面还是负面的那一边，我们要往好的方向去发现。Sama seperti Yusuf, kalau Yusuf waktu di penjara ngomong-ngomong sama Tuhan bisa nggak? 同样的，就是像经文里面那个有说那样，他进了监狱以后，他是不是一直在怨言呢？ Bisa kan? Dia akan berkata, loh, aku ngikut Tuhan, melakukan dosa kok malah masuk penjara, dia marah-marah. 他像有说一样，他进了监狱，他也可以说是他没有犯错，为什么给他关在监狱里？他也有些埋怨呢。 Tetapi Yusuf di dalam Kejadian 50 berkata apa? Dia berkata, segala sesuatu yang dirancangkan kejahatan oleh orang lain adalah dirancang Tuhan untuk apa? Untuk kebaikan. 那他也是从正方面的这一些的问题来看，他进了监狱以后呢，就是说没有按照那个问题的情况呢，是神教导他看清楚那一些人的作为。 Artinya begini, kalau sekalipun ada orang yang membuat jahat kepada kita, karena kita percaya sama Tuhan, Tuhan adalah merencanakan kebaikan, maka rencana atau perbuatan jahat orang itu adalah baik untuk kita. 那就好像说，有人对我们不怀好意的做一些动作，那我们要从正面来看，就是说，神通过这一件事，这个人坏对我呢，那么对我是一个教育，叫我怎么样能够面对这一件事情。 Tidak gampang untuk mengerti itu. 可能像理解这一件事不容易， Tetapi lihat, Yusuf tidak akan pernah menjadi pemimpin kalau dia tidak masuk dulu ke dalam sumur. Sumur dulu, sumur itu karena dia apa? Dibuang oleh saudaranya. Lalu kemudian dia masuk ke dalam penjara. Dari penjara baru kemudian dia diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin dunia. 就好像经文里面的约瑟一样，他就是进到那个井里面，后来呢，他就被人关在监狱里。 到最后呢，通过这一系列的事情以后呢，神就提拔他能够成为一个领导。 Padahal kita tahu pada waktu dia menghadapi masalah itu, dia melihat orang lain berbuat jahat kepada dia, tetapi dia berdiam diri, dia tidak mengeluh. Kemudian ketika dia sudah melihat, dia mengerti bahwa apa yang terjadi itu adalah untuk kebaikan Yesus. 就好像耶稣在这个被监狱里面被关在监狱里的时候，他就知道看清楚了，原来这一个人对他这样做以后，教他明白，因为这一件事情，叫他能够学到做人的这个经验，以后他怎么样，他从来也不埋怨，他就学到了。 要怎么样把这一件事情做好？以后呢，就上帝呢就能够让他提拔的一个领导。 Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang yang mengeluh dan membantah kenapa akan dihukum Tuhan. Menurut kedokteran juga cepat tua, dapat sakit banyak karena orang yang mengeluh dan membantah itu adalah orang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Orang yang merasa kurang puas pada apa yang dibuat oleh Tuhan kepada dia. Orang yang merasa lebih tahu, lebih bijak daripada Tuhan. Itulah orang yang mengeluh. 在这里面就是告诉我们，人为什么呢？就是说我们要禁止抱怨和争议，因为呢，这里面就告诉了我们，如果我们呢对这个每一个事情感觉到不公平，那就是针对神的安排不满意，对这个一切呢就觉得不满足，也就是因为神的安排他不满足。再说呢，也在这里他觉得他自己呢比较有智慧，那说明了他还要超越神的智慧，那所以说他将被受审判，然后呢从身体各方面也就受到一个审判，容易生病，容易老化。 Karena itu di akhir khotbah ini saya ngomong, kalau saat ini kita belum dapat pasangan hidup, itu baik bagi kita. 所以说，通过今天这个经文也告诉了我们，可能在座的人
还没有找到终身的伴侣，那这就是叫我们在等待，一定有机会的。 Kalau saat ini pun kita mengalami sesuatu yang susah, kita percaya ini pun baik untuk kita. 在这个时刻，我也会告诉大家，就是说，在这个时候，可能我们在生活当中会遇到一些困难，或者我们要怎么样去面对、去解决这个问题，这也是对我们来说是一件学习的好机会。 Kalau saat ini tubuh kita ada yang sakit, kaki kita sakit, mungkin tubuh kita sudah mulai lemah. Kalau kita lihat firman Tuhan ini ngomong apa, ini pun baik untuk kita. 就说在座的弟兄姐妹，可能有一些身体不太舒服的，或者手脚腰有毛病的。 在我们再看看这个经文，我们再可以联想到，可能我们现在的年纪加了一点，那么身体也开始软弱了。对于我们来说是一件好事情，走路就不要走那么快啦，大家要忍耐一下啦，这样就面对自己的问题。 Bukan berarti saya berkata begini, kalau begitu Bapak, saya tidak usah cari pasangan hidup. Bukan begitu, bukan itu yang saya katakan. Yang saya katakan adalah, kalaupun saat ini belum dapat pasangan hidup, jangan mengeluh dan jangan membantah kepada Tuhan. Itu yang dimaksud. 从刚才我所讲的，就是说，可能在座的人呢，还没有找到终身伴侣，也不用急，就是说，可能呢，时间还没有到，所以大家要耐心的等待。 Tetap cari pasangan hidup, tetapi tidak perlu ditambahi dengan kata-kata keluhan atau membantah kepada Tuhan. 所以说，对于这个生活上的这个问题，就不用抱怨，我们耐心的等待，我们慢慢的找，一定会有机会的。 Kalau ada masalah, bukan berarti kita tidak harus berusaha untuk menyelesaikannya. Tetapi ketika kita mau berusaha menyelesaikan masalah ini, tidak perlu ditambahi dengan apa? Keluh, mengeluh atau membantah. 那就是说，如果我们在生活当中遇到什么困难或者什么问题，我们要面对，要积极的去面对，去完成它，也不需要抱着一个怨言来面对这个事情。 Kalaupun tubuh kita sakit, bukan berarti kita tidak berobat atau berdoa kepada Tuhan. Yang saya maksud adalah jangan tambah dengan kata-kata mengeluh atau membantah kepada Tuhan. 就算是我们的身体有一些毛病，开始软弱了，那我们也要积极的去面对，去医治它。我们不需要抱怨，在那边不高兴的去争骂、争论啊，不需要。那我们就面对，积极的去医治，去照顾自己的身体。 Kalau ada orang lain yang saat ini tidak mengerti kita, dia salah paham terhadap kita, tidak usah mengeluh akan hal itu. Berdoa pada Tuhan, katakan Tuhan, tolong saya, buat dia mengerti. Cukup itu saja. 那在我们生活当中，可能在我们身边有的人会误会我们，或者是对我们有什么呢？那我们也不需要埋怨，或者去对他怎么样。我们要祷告，同主耶稣讲，求主耶稣帮助他，让他能够明白我们的作为。 Karena kalau kita mengeluh terus, mengeluh cepat tua. Akhirnya ketika cari pasangan lihat sudah tua, tidak mau lagi sama kita. 那如果是我们都抱怨啊，在我再去找那些对象啊，找来找去都找到的时候呢，因为太多抱怨了，那个脸上的皱纹多了，那当然没有人要啦。 Karena kalau kita udah sakit-sakit, lalu tambah mengeluh lagi, tambah sembuh atau tambah sakit? Tambah sakit. Makanya jangan mengeluh. 那好像我们的身体弱了，经常有病了，那我们也不要抱怨了，我们要积极的去医治、去锻炼，那我们的身体会越来越，就算是可以退化的慢一点，就不会更加病痛啊。 Sikap yang benar adalah bukan mengeluh, tetapi apa? Bersyukur kepada Tuhan. 我们要用怎么样的态度面对这个生活各方面呢？最好的态度就是说，我们不要抱怨，我们要多一些感恩。
Sikap yang benar adalah bukan membantah, tetapi apa? Menaati Tuhan Yesus. 很好的态度就是说，我们不要太多正义，我们一切都要忠诚的顺服主。 Jika ini yang kita lakukan, maka ayat 17 dan ayat 18 dari apa yang kita baca tadi akan terjadi di dalam hidup kita. 如果我们很好的遵守，用这样好的态度来对待我们自己的生活的话，那最后我们就会有什么好的结果呢？ Makanya perenungan kita firman Tuhan ini ditutup dengan ayat 17-18 dikatakan apa? Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. 就是说的，刚才我们禁止抱怨和争论，那我们就会有这样好的结果。这就是17节、18节告诉我们的。即使我把焦点在你们信心的祭物和供奉上，我也喜乐，并且和你们大家一同喜乐，照样你们也要喜乐，并且要和我一同喜乐。 Bayangkan ya, berapa ayat, baru 2 ayat aja kata bersukacitanya ada berapa? Ada 4. 我们可以看到这2节经文已经有那么多个喜乐，4个喜乐，让我们一同喜乐。 Alkitab kalau mengulang-ulang itu berarti sangat penting dan sangat benar adanya. 在经文里面一遍又一遍的讲出这个喜乐，那是一个最重要的经文。 Oleh karena itu, kita tutup dengan semua gambaran ini, bahwa orang yang taat kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang bekerja, dia tidak mengeluh dan tidak membantah, akhirnya apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia bersukacita. 那今天我们所学习的这个经文就是说顺服神，然后因为神在我们里面动工，我们就不要再抱怨，不要正义，这样的话我们就有喜乐。 Karena kalau kita bisa memancarkan cahaya kasih, kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan baik, tetapi wajah kita tidak pernah tersenyum, nggak pernah bisa merasa bahagia, orang berkata nggak benar apa yang kamu katakan. Tetapi kalau kita bersukacita, maka melihat wajah kita saja orang sudah percaya. 所以说，我们要喜乐，这样才能够散发爱的光芒。我们周围的人看到我们的弟兄姐妹们都是那么喜乐，有一个笑脸相迎的面孔呢，那周围的人就相信我们基督教徒是喜乐的，这样就能够散发出爱的光芒。 Orang yang taat justru orang yang bersukacita. Orang yang tidak taat justru di akhir hidupnya akan susah dan susah sampai 4 kali. 顺服的人，顺服神的人，他就会喜乐、喜乐、喜乐再喜乐。如果不顺服神的人，那么他就这样不会，这个他一定是会有一个困难再困难，很悲哀的。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 愿神祝福大家。 Puji Tuhan, puji Tuhan. 感谢神。 Mari kita akan menyanyikan pujian yang akan membawa kita kepada satu perenungan bahwa Tuhan, aku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. 让我们一起唱诗。 Hanya ini sambil kita pelajari supaya kita di rumah nanti bisa menyanyikan lagu seperti ini. Kita nyanyikan pelan saja dulu. Biasanya lagunya cepat. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan. Begitu, tetapi kita nyanyikan pelan. 今天我们慢慢唱，一起学。 Bagi yang bisa, silakan dengan lebih keras. Dihaluskan rohmu.
bahasa Indonesia dulu ya.